Salam sejahtera. Yang pertama ialah kaedah penambahbaikan tanah. Terdapat 3 kaedah untuk memperbaiki tanah lembut. Yang pertama ialah prawa beban dengan saliran menegak, prefabrikasi atau lebih dikenali sebagai PVD. Kaedah ini menggunakan beban tambahan di atas tanah untuk mempercepatkan pemendapan, manakala PVD membantu air dalam tanah keluar dengan lebih cepat. Yang kedua ialah penggantian tanah. Tanah yang lemah akan dibuang dan digantikan dengan tanah yang lebih kuat dan stabil. Yang ketiga ialah tiang kapur atau lebih dikenali sebagai cement deep soil mixing. Dalam kaidah ini, tanah dicampur dengan kapur atau simen untuk meningkatkan kekuatan dan kestabilan tanah. Seterusnya, yang kedua ialah cabaran pembinaan lembu raya Pan Borneo di atas tanah gambut. Pembinaan di tanah gambut ini sangat mencabar karena tanah mengalami pemandapan melampau dan berpanjangan yang boleh merosakkan struktur jalan. Selain itu, kekuatan licin tanah sangat rendah menyebabkan tanah mudah runtuh. Tanah gambut juga mempunyai kandungan air yang sangat tinggi, menjadikannya sangat lembut. Air sekali terdapat kekurangan bahan tibus yang sesuai, menyukarkan proses pembinaan. Akhir sekali, yang ketiga ialah penilaian keberkesanan kaedah. Timbus ringan atau lebih dikenali sebagai lightweight fill seperti EPS geofoam digunakan untuk mengurangkan beban ke atas tanah lembut. Ini membantu mengurangkan pemendapan. PVD pula membantu mempercepatkan proses pengeringan tanah dan meningkatkan kestabilan dalam masa yang lebih singkat. Kawasan ini didominasi oleh tanah lempung marim lembut yang sangat tidak stabil untuk infrastruktur berat. Mengapa? Ini karena 3 sifat fisikalnya. Yang pertama, kandungan air yang tinggi. Tahap kelembapan sering melebihi had cecair, menyebabkan tanah berkelakuan lebih seperti cecair berbanding pepejal. Seterusnya, keboleh telapan yang rendah. Ruang liang yang sangat kecil memerangkap air. Apabila beban benteng lembu raya diletakkan di atas, ia membina tekanan air liang yang tinggi. Dan seterusnya, kebolehan mampat tinggi. Dengan indeks pemampat yang tinggi, beban yang sederhana pun boleh menyebabkan perubahan isi padu tanah yang besar. Bagi mengatasi masalah ini, jurutera menggunakan strategi dwi tindakan. Saliran tegak pasang siap dan prabeban. Berikut adalah caranya. Yang pertama, laluan pintas saliran. Secara semula jadi, air memerlukan puluhan tahun untuk keluar ke lapisan saliran. PVD berfungsi sebagai sumbu yang mencipta laluan mendatar yang pendek. Seterusnya, pemangkin. Kita tidak hanya menunggu berat jalan berfungsi, tetapi kita meletakkan surcharge, yaitu lapisan tanah tambahan sementara untuk memaksa air keluar semasa fase pembinaan. Seterusnya, pemantauan jangka panjang dan penyelenggaraan. Walaupun selepas rawatan, risiko pemandapan berbeza tetap ada. Kita menguruskan risiko ini melalui rangkaian pemantauan berteknologi tinggi. Yang pertama, plat pemandapan. Ia digunakan untuk mengukur dengan tepat berapa milimeter tanah telah tenggelam. Kemudian piezometer untuk memantau pelepasan tekanan air liang. Dan kemudiannya inclinometer untuk pengasahan sebarang pergerakan lateral atau sisi pada benteng tanah. Sasaran kita adalah untuk mencapai 90% pemandapan sebelum tapak dianggap stabil. Penggunaan instrumentasi untuk memantau pengukuhan. Instrumentasi geoteknik dipasang untuk memastikan proses pembaikan tanah berjalan mengikut reka bentuk dan menjamin keselamatan semasa pembinaan. Settlement plate digunakan untuk mengukur jumlah pemendapan menegak permukaan tanah dari masa ke masa. Piezometer berfungsi untuk mengukur tekanan air pori di dalam tanah liat. Inclinometer dipasang secara menegak di bahagian tepi timbunan embankmento untuk memantau pergerakan literal atau sisian tanah. Pemandapan reka bentuk dan permodelan ramalan. Design settlement. Ramalan awal yang dibuat menggunakan data dari penyiasatan tapak dan teori Terzaghi.
Walau bagaimanapun, tanah liat sering mempunyai ciri yang tidak seragam yang menjadikan ramalan sukar tepat sepenuhnya. Actual settlement, data yang diperolehi secara langsung daripada instrumentasi di tapak bina, selalunya terdapat perbezaan antara ramalan dan realiti. Predictive modeling, jurutera menggunakan kaedah seperti Ashoka method atau perusahaan komputer seperti Plexus untuk mengemas kini ramalan berdasarkan data sebenar yang dikumpul. Ini membolehkan pelarasan dilakukan pada jadwal pembinaan. Peranan pemendapan bergantung masa dalam jangka hayat timbunan. Pengukuhan sekunder. Walaupun pengukuhan utama selesai, tanah liat masih akan mengalami pemendapan berterusan pada kadar yang sangat perlahan disebabkan oleh penyusunan semula struktur zarah tanah. Jangka hayat reka bentuk. Jalan raya direka untuk bertahan selama 20 hingga 50 tahun. Jika pemendapan bergantung masa ini tidak diambil kira, jalan raya akan menjadi tidak rata. Strategi penyelenggaraan memahami kadar pemendapan jangka panjang membantu pihak berkuasa merancang aktiviti penyelenggaraan seperti pavement overlaying pada sela masa yang tepat bagi memastikan keselesaan dan keselamatan pengguna lebur raya tetap terjamin. Keberkesanan prawa beban, preloading, dan PVD. Apabila kita membina di atas tanah liat yang lembut, masalah utamanya ialah tanah itu akan mendap, lengkungan turun apabila beban diletakkan. Jadi kita letakkan beban palsu, biasanya timbunan tanah tinggi lebih awal. Tujuannya supaya tanah itu mendap siap-siap sebelum kita bina struktur sebenar di atasnya. Poin kedua, PVD, Prefabricated Vertical Drains. Tanah liat mempunyai liang yang sangat kecil, jadi air sukar untuk keluar jika hanya guna preloading. Air mungkin ambil masa 10 ke 20 tahun untuk keluar. PVD adalah laluan pintas berbentuk jalur plastik yang ditanam secara menegak. 3. Limitasi. Walaupun hebat, kaedah ini ada kekurangannya. Semasa menanam PVD, struktur tanah di sekelilingnya akan terganggu. Kadar massa. Ini menceritakan tentang kelajuan. Kita perlu tahu berapa lama masa yang diambil untuk tanah itu mencapai 9% pengukuhan U90. Dalam kejuruteraan, kita menggunakan pekali pengukuhan CB untuk mengira ini. Pengukuhan sekunder. Lepas semua air yang keluar, pengukuhan primer selesai, tanah sebenarnya masih boleh mendap. Ini berlaku karena zarah-zarah tanah itu sendiri tersusun semula. Proses ini dipanggil creep. Dalam tanah tropika, tanah kita sering mengandungi bahan organik atau mineral unik. Ini menyebabkan nilai pengukuhan sekunder C alpha agak tinggi. Ketiga, perbandingan kaedah penambahbaikan tanah di Malaysia. Di Malaysia, pemilihan kaedah bergantung kepada 3 faktor: budget, masa, dan kedalaman tanah lembut. Kaedah, PVD dan preloading. Cara kerja, guna beban tanah dan longkang plastik untuk berair. Bila patut guna, paling populer untuk lebur raya yang luas karena kosnya paling rendah. Kaedah stone columns. Cara kerja, masukkan batu baut ke dalam tanah liat untuk jadi tiang pengukuh. Bila patut guna, sesuai jika kita mahu tanah jadi kuat dengan cepat dan beban bangunan adalah sederhana. Kaedah deep soil mixing. Cara kerja, mesin besar akan membancu tanah asal dengan simen untuk jadi blok keras. Bila patut guna, paling sesuai untuk proyek fast track atau kawasan bandar yang sempit di mana kita tidak boleh tunggu berbulan-bulan.